Assalamualaikum dan selamat malam. Welcome back to channel. So malam ni Zul akan buat review market di coin market cap dan juga sedikit technical analysis. So malam ni ada sesuatu yang berbeza sikit. Zul akan ajarkan anda macam mana nak baca pergerakan market dengan detail. So Zul akan ajarkan di chart nanti. Zul akan redo balik Zul punya chart di Bitcoin tu. Zul anda boleh belajar situlah. So mungkin boleh sediakan pen dan kertas, anda catat apa yang Zul cakap ni. So anda boleh buat sendiri di chart. So guys, sebelum tu let's go kita pergi review market di coin market cap. So sebelum tu guys, please like, please subscribe, bantu Zul dapat Zul punya 1k subscriber dan nanti anda boleh tengok secara detail Zul punya portfolio. So apa tujuan Zul buat channel ni lah, tujuan Zul nak buat apa, dokumentari lah Zul punya perjalanan Zul dalam dunia kripto ni. So anda tengok bila 1k nanti akan anda dapat tengok Zul punya portfolio, berapa jumlah Zul punya Bitcoin altcoin, so berapa jumlah investment tu, berapa positif nilai. So Zul akan update secara weekly lah Zul punya portfolio nanti bila dapat 1k subscriber. So guys, please like, please subscribe dan share kepada rakan lain. So guys, let's go, kita tanpa buang masa lagi, let's go kita review market dulu, apa yang dah berlaku di market. So untuk hari ini di coin market cap, apa yang berlaku untuk total market cap? Total market cap berada di 1.54. So berlaku peningkatan maknanya. Untuk pagi ni dalam 150, so berlaku dalam 40 ke 50. So kalau ikutkan ni secara detail, kita melakukan peningkatan 5.4% untuk market cap. So very good untuk untuk bullish punya market. So untuk total volume berada 99. So tak silap tu pagi tadi masih lagi dalam 100 bilion. Orang kata 3 digit di depan ni. So pagi malam ni berkurangan lah 99. So expected untuk berkurangan ialah 6.95, hampir ke 7% untuk volume. Ni kita tengok walaupun total market meningkat, volume tak banyak. So kita akan nampak pergerakan tu slow ke atas, tapi pergerakan dalam sideways ataupun tak banyak berlaku pergerakan yang drastik lah. Untuk dominan melakukan 48%. Sebab tu kita tengok total market tu meningkat 50,000 je, tapi 50,000 tu orang kata dominan dalam BTC tu semakin meningkat. So kita tengok tak altcoin tak banyak melakukan peningkatan yang drastik, tetapi orang kata ada juga peningkatan, cuma tak drastik seperti di dominan tu. Kita tengoklah apa yang akan berlaku di market. So guys, kita review harga semasa sebelum kita pergi di dia punya main topik ni, lalu charting. So untuk harga Bitcoin berada di 39.8, harga tertinggi untuk minggu ni dalam 40, hampir 41, 40.420k macam tu, 400 dalam 49 dalam 40.2k macam tu harga dia. So kita tengok, tapi apa pun kita tengok peningkatan yang drastik lah. So very good untuk Bitcoin. Adakah akan berlaku lagi? Sebab apa? Zul expected untuk price to break 42. Sekiranya break 42 barulah kita betul-betul extra bullish tu, sebabkan price masih lagi dia berada di betul-betul kawasan strong resistance antara 42k tu, potential untuk kita punya. Kalau break ke atas very good, tetapi ingat kita ada potential yang sekiranya gagal break 42, kita akan potential untuk price tu bounce balik ke bawah almost 30k tu. Nanti di chat anda akan tengok lebih detail, anda faham lah. So untuk Ethereum harga ni 2.2, so peningkatan 20%. Tapi ada sesuatu yang menarik dari chat ni, dia nampak tadi. So let's go kita pergi terus yang tu, kita tengok SRP meningkat 16% untuk hari ni. So daripada 0.6 hanya 10 sen meningkat. So kembali kepada catatan nombor 6. Kita tengok untuk kuartal market cap tu kembali 34. So untuk potong ke dalam tak banyak. Sekiranya SRP ni berjaya ke 80 sen balik, macam cakap SRP ni perlu berada di atas 80 ke 85 sen untuk kita kata SRP tu kembali bullish lah, untuk sampai kita punya resistance di kawasan 1.50 sen. So untuk Dogecoin perlu berada di atas 30 sen untuk sampai balik dia punya kuasa resistance di antara 50 sen dolar. So ini SRP dengan Dogecoin tu ada banyak. SRP tu ada 1000 lebih, Dogecoin pun tu ada 1000 lebih. Dogecoin tu beli time tu dalam 0.5 sen. SRP tu beli ZURSP tu beli awal tahun itu dalam $1.20, $1.10 lah. So masih negatif, tapi untuk kenaikan 1.5 tu very good lah. Sekiranya tu dapat balik. So let's go guys, kita tanpa buang masa. Untuk market cap tak banyak yang kita boleh dapat ceritakan, tapi apa tengok pergerakan market. Tapi yang kata main utama kita SRP lah. SRP melakukan peningkatan banyak. So nanti mungkin di hujung-hujung, kalau Zul ingat nanti, kita akan pergi ke SRP juga. So guys, let's go kita pergi ke chart. So ni chart BTC. So tak nak pergi ke total market apa semua. Hari ni Zul nak malam ni Zul nak tumpukan di Bitcoin. Macam mana Zul charting, macam mana pergerakan tu. Hari ni
pagi tak hari ni satu hari Zul cuba buat charting balik untuk kata simplekan auto charting tu. So nanti anda boleh belajar dan anda boleh tengok lah apa poin-poin tu kita tak berlaku perubahan yang banyak. So kat sini ialah Bitcoin USD. So apa yang pertama kita perlu cari, kita perlu cari support dan resistance. So macam mana nak dapat support resistance? So macam biasa kita akan tarik Fibonacci. Untuk tarik Fibonacci ni kita perlu tengok paling lower. Sebab apa? Kita tekan dalam kejatuhan. So kita perlu tengok kat manakah expected untuk harga Bitcoin tu akan jatuh paling lower kawasan support. So ingat kita akan pergi ke monthly. So untuk monthly sebenarnya kita tak cukup chart sebab apa? Kat sini untuk Bybit punya ni, Bybit punya exchange dia hanya start pada 2018. So untuk kita dapat full kita kena pergi ke satu lagi chart. Kita kena pergi BUSD Bitstamp. So kat ni cari pair yang BTC USD yang Bitstamp punya. So anda akan dapat lah. So kalau kat sini kalau tu type kat sini BTC USD, so anda dapat kat sini. So anda nampak dekat sini yang Bitstamp. So anda pakai chart ni sebab apa? Chart ni akan ada dah daripada permulaan Bitcoin wujud sampailah sekarang itulah dia punya charting dia. So kat sini kita tengok. So kat sini kita tengok permulaan dia adalah masa tahun 2019 ataupun 2011. So Bitstamp lah. So macam ni nak dapat. So macam biasa, macam cakap kita perlu cari yang harga paling bawah ke atas. So harga bawah ni sudah tengok tadi adalah dalam $16.45. So ingat $16.50 setengah lah, $16.50. So kita pergi balik ke chart Bybit. So kenapa Zul pakai Bybit? Sebab apa? Bybit ni nanti di hujung kan Zul akan kalau Zul ingat Zul terangkan sebelum tu Zul akan fokus kepada kepada chart dulu. So kat situ kita akan tarik Fibonacci. Kita akan pergi ke daily. Right, pergi daily. So macam mana nak dapat support ni? Support dan resistance. So pertama kita akan cari support. So kita akan tarik Fibonacci. Right, kita swing low to swing high. Harga paling tinggi adalah dalam 65k. So kat sini sebab apa? Sebab kita tak boleh nak pergi ke harga yang terendah di $16. Tak ada. So apa yang kita buat kini? Klik itu. So pergi ke setting. Pergi ke coordination. So kat sini kita akan tarik $16.48. So lebih kurang dia akan apa ni dia punya dia apa kata? Dia disamakan lah. Jadi 16.48 tu dia upkan dia jadi 16.5. So kita akan jadi dia kat situ kita akan automatik dapat sini 16.5. So kita lock kat sini. So itu apa kita dapat macam biasa macam dua ajar selalu kita akan dapat dia punya golden packet antara 0.6 dan 0.7 di sini. So kita akan buat rectangle. So kita buat rectangle kotak. So kita dapatlah kotak ni. So macam mana dapat kotak ni? Macam biasa je pergi dekat ni. Kita akan dekat sini. Right, kat sini ada rectangle. So ambil rectangle. So buat tanda bintang je. Bila buat tanda bintang ni kita akan terus automatik dia akan ada dekat shortcut ni. Box shortcut ni. So pergi kat situ. Ada yang box ni. So anda boleh buat lah. So next sebab tu apa yang kita dapat itu kita 0.6 0.7 kita buat box. Lepas tu apa yang tambah ialah tambah garisan trend line. Bukan trend line, garisan support ataupun resistance potential untuk dia break. So ini nampak garisan biru ni. So ambil yang ini, so letaklah garisan biru tu di setiap garisan orang kata Fibonacci tu. Yang pertama kita ada 0. Kita ada 0 point ni. Fibonacci ni 0.6 dan 0.7. So kita ada 0.5. Kita akan buat satu trend line. Di 0.3 kita akan buat trend line. 0.2 pun kita buat trend line. So sampailah atas ni. Atas kali paling tinggi ialah all time high dia lah. Di satu balik iaitu di kosong. Di 6 tu tak perlu lah kita buat bagi tu buat garisan hijau ya. Garisan hijau ni menandakan all time high dia. So all time high untuk Bitcoin lah hampir 64.8 hampir 65,000 lah. So itu sekarang kita dah clear. Kita dah pun dapat kita punya support. Kita dapat support dan kita dapat kawasan line biru ni. So line biru ini yang Pak cakap, line biru inilah kawasan orang kata potential untuk price tu buat sesuatu lah gitu. Macam tengok sebelum ni price ni berada kawasan ni, dia respect ada buat sedikit break ni turun atas sampai sini. So dia ada orang kata reaction, dia akan jadi kepada support ataupun sebagai support dan resistance untuk Fibonacci punya. So setiap price bila sampai di kawasan trendline biru tu akan sesuatu berlaku lah, sama ada dia boleh jadi support ataupun jadi resistance. So kita tengok untuk sekarang ni, tengok
Untuk contoh, price ini betul-betul orang kata sampai kat sini betul-betul dia stop. So sedikit kata dia bereaksi lah. Sama kat sini, stop, reject. Tu sama dengan dia pun lebih sikit tapi dia reject juga. So kita tengoklah kat sini pun sama, banyak reaction dengan price Fibonacci. Walaupun ada extra terlebih tu, sebagai orang kata reaction dengan Fibonacci tu valid lah, kita pakai untuk sebagai trend line. So itu untuk yang support. So kemudian kita akan ambil resistance pula. So resistance macam mana dapat? So resistance senang je. Kita akan ambil Fibonacci juga. Kita pada swing height, kita akan draw yang ini, kita akan ambil swing height to swing low. So low yang paling kita ada dalam 28. Kita ambil 28 ni. So apa yang tu buat, macam sama juga macam tadi. So ambil rectangle, cuma ubah color je antara 0.7 dan 0.6. So ini adalah kawasan resistance. Kemudian untuk kita target price, sekiranya price itu break resistance. So macam cakap, sekarang kita dalam bullish. So kira price ni mampu menaik ke atas sampailah break kawasan resistance ni, ke mana harga tertinggi akan pergi. So kita boleh monitor untuk all time harga tinggi atau expected untuk harga. So kita akan pakai Fibonacci dia yang sama juga. Akan zoom sikit, akan pergi ke weekly untuk tengok lebih jelas. Okey, yang ni right, kita tarik Fibonacci ni, kita dapat 0.607. So kita akan dapat Fibonacci tu di kawasan ini. Kita nampak high dan low. So kita dapat Fibonacci. So ada garisan tu nampak 1.2, 1.6, 2.6, 36, 42. So inilah garisan-garisan orang kata expected bila price melebihi all-time baru. Price boleh pergi ke 1.2, 1.6, 2.6, 3.6 dan 0.2. So bila price berada di kawasan 3.6 ataupun 42, kita perlu ingat bila sampai antara 36 dan 42, potensi untuk price Bitcoin melakukan rejection balik. Almost apa yang berlaku sekarang ni, price dapat berlaku balik untuk bila price tu sentuh kan 13.6, 42. So macam tu cakap sebelum ni, tu ada expected untuk price all time high yang akan bila bulan berlaku expected dalam 150 ke 180. So inilah sebab apa ada Fibonacci. So bila price sampai ke 36 Fibonacci, 42 Fibonacci, kita akan expected untuk price tu melakukan bounce balik ataupun correction maybe another 60 atau 7%. So kalau kita tengokkan sini, yang sekarang kita buat hampir 60%. So sekiranya kita buat 60%, kat mana 60%. So kembali balik ke almost all time high kita di 65k. So ingat, bila sampai sini kita akan buat decision. Maybe kita akan jual kita punya pegangan. Kita akan expected mungkin jual, ambil modal, ambil sikit profit. So tinggal sedikit profit dalam Bitcoin. So yang lain tu kita tunggu bila buat retracement. Kita akan buat apa yang kita buat sekarang ni, kita buy di kawasan support. So dengan expected next bulan akan melakukan harga lebih tinggi, more than 200, 300 dolar untuk satu Bitcoin. So itu cycle dia. So sekarang kita tak perlu tunggu, tak perlu fikir lagi. Cuma kita perlu standby bila harga 4.236 kita akan ready untuk melakukan retracement. So itu adalah, so hopefully anda faham apa setiap garisan yang buat tu. Setiap garisan tu kita pakai Fibonacci. So itulah kegunaan Fibonacci untuk kita menentukan sama ada ke manakah arah pergerakan market, ke manakah potential price untuk price berhenti atau buat reaction. Kat sini tulislah 1.2, 1.6, 2.6, 3.6, 0.2. So biarkan ni, kita akan lock dia. So dah lock, so in future kita akan pakai lah. So sekiranya price masih lagi melakukan ke bawah, lebih bawah, so yang ini akan berubah lah. Kita akan tarik Fibonacci dan kita akan tarik lebih bawah. So lebih bawah tu tengok 1.2, kita tengok 1.2, 1.6 tu harga dia akan lebih berubah. So lagi dalam, orang kata lagi bawah Bitcoin jatuh, lagi tinggilah harga tu akan naik. So ibarat kita baling bola, lagi tinggi kita baling bola tu, lagi tinggilah dia menantun naik atas. So itu je orang kata Fibonacci tu expected, apa yang tu selalu buat lah. So ini first kita selesai macam mana dapat resistance, kawasan support. Apa maksud trend line ni. So ada kita faham, ialah trend line yang warna biru ni. So sekarang ni Zo akan buat warna biru. So kita tahu bila warna biru tu ialah trend line untuk Fibonacci. So kita tak ambil sangat, kita akan ambil kita tengok apa price buat reaction tu, tapi tak penting lah. So yang lebih penting kita akan tengok iaitu apa itu garisan yang Zo buat ini, kawasan support dan resistance, kawasan purple dan kawasan orange ni. So ingat, kawasan purple selalu dibuat adalah kawasan resistance, bila orange adalah kawasan support. Tu untuk ini macam mana tu dapat kita ambil untuk short term punya chart. Kita tak perlu sampai bawah. First kali kita tengok harga sekarang ni bermain kawasan ni. So expected Zul apa yang Zul buat, Zul ambil daripada kawasan high ni. So harga high ni Zul ambil, so letak yang ini.
So harga tu kat situ lah. So bila letak situ kita dapat ni, tu tukar color. So ini pakai kawasan resistance, horizontal resistance 42k. Kemudian kita dapat agak sama bawah ni. Untuk sini kita pergi 4 hours agar nampak lebih detail. Sebab apa 4 hours? Di 4 hours kenapa Zul ambil kawasan board yang ni, kawasan hampir 28 ni? Sebab apa? Pertama kali kita ada yang lower low, kita tengok kat sini reaction price. Sini ada sentuhan dan sentuhan kat sini almost. Kata taklah tepat, tapi yang kata average kawasan. Dan kita tengok harga paling bawah sekarang kita ada adalah di kawasan 28. So sebab tu ambil ni. Tapi kita boleh monitor juga antara 30 dan 28. Macam cakap price 28 ni bukanlah sharp, tapi yang lingkungan average dia dalam 28 ke 30. So kita boleh kita ambil sebab dia kawasan yang paling low lah. Sama juga di kawasan 42 ni. 42 ni bukanlah sharp 42. 40 ni expectedkan ada lagi sampai 42 ke 43. So mungkin kita tengok price break 42 dan sampai 43 bagi reaching bawah. Sebab apa? Jangan ingat 42 ni confirm. Sebab apa? Kita pergi 42 antara 42 dan 43. So kat situ kita tengok lah sebarang reaction macam mana nak dapat. So per sekali kita tengok kat sini ada higher height. So kat sini kita ada lower low yang pernah sampai sini. So expected orang kata dalam kawasan ni lah. Dalam kawasan ni pembelian jadi dia punya kawasan resistance. So price boleh saja sampai kawasan ni melebihi 42 sampai 43, melebihi 42 sampai 43 dan berlaku bounce balik ke 30. So macam cakap, untuk orang kata yang itu orang kata lebih detail lah tu. Yang ni tak perlu kita tengokkan secara kasar je pergerakan market tu, anggaran tu. Macam cakap, kita expected untuk price tu akan bermain antara kawasan 42 dan 30. So expected price tu akan bermain bounce ni. So macam tengok price ni bermain kawasan macam ni. Sama juga sini kita akan tengok price main ni. So bila kita tengok ada breakout yang positif untuk sini, barulah kita akan expected untuk price naik lebih tinggi. Sama juga macam ni, bila price tu break ke atas, kita expected price tu akan terus melakukan kenaikan ke atas. So ini apa yang tu nak tengok ialah price itu mesti break kawasan resistance ini antara 42. So adakah Zul akan buy terus ini? Zul tak buy. Apa yang Zul akan tunggu sekarang dalam market ialah Zul akan tunggu pergerakan yang market price buat macam ni. So price, so sekarang kita tengok price sedang melakukan rejection daripada support, melakukan ke atas. So macam cakap, jangan FOMO. Sebab apa? Kita untuk investment bukan untuk trader. Untuk trader lain dia punya cara dia. Ini Zul charting ni adalah charting untuk investment. So apa investment tu? Zul nak cari potential buy paling lower, kemudian kita return investment yang tinggi untuk long term. So untuk yang ni, apa yang Zul akan tunggu adalah Zul akan tunggu retestment. So kat mana retestment tak tahu, kita tunggu dia buat bila. Tapi orang kata retestment yang paling bagus untuk ini, kita tengok price itu perlu naik. Sekiranya dia buat macam mana pun, price itu sampai di kawasan ini, kawasan resistance. Bila kita dapat resistance ni, kita akan dapat support, very good support. Support macam mana? Zul akan tarik low kita tadi 28, swing low to swing high. Katakan price tu sampai almost dalam kawasan buat purple ni, katakanlah sampai 52k. Okay, katakan price tu sampai di kawasan 52k. Inilah kawasan yang very good untuk kita draw support. Sebab apa? Kita akan dapat kita punya golden support, kata 0.6 dan 0 betul kawasan ni. So dengan itu kita expected bahawa price itu akan bounce, price itu akan melakukan peningkatan. Tapi sebelum melakukan peningkatan, kita expected untuk price itu sampai resistance untuk first time bila berlaku kejatuhan. First time untuk berlaku sampai sini, kita akan expected price itu akan melakukan bounce ke bawah. Bounce ke bawah tu sampai mana? Kita expected untuk 0.603 kan antara kat sini kalau ikutkan 37 dalam 38k lah. Sebab tu cakap dengan FOMO dalam market, tunggu je. Untuk investment kita perlu tunggu confirmation untuk price itu kata pattern yang cantik. So ini belum lagi apa, kita masih lagi bawah, kita masih belum lagi break resistance ni, belum lagi break trend line ni, mengatakan itu belum bullish. So apa yang bullish yang paling cantik ialah kita tengok price tu sampai resistance price berlaku rejection dulu dan sampai kawasan support buat orang kata ini yellow higher high, kemudian akan buat lower high untuk ke atas. So ini untuk yang lebih, aku kata ini daily punya chart.
untuk kita tengok pergerakan. So untuk kita certain kita tunggu, kalau tunggu daily lama, boleh beli kat sini bulan 9 baru dapat kita buy. So hopefully kalau siapa yang modal tak banyak boleh kumpul modal dulu, kumpul berbulan-bulan, kumpul dulu lama, and then kita tunggu yang retestment yang bagus ini. Ingat, price boleh saja terus melakukan kenaikan ke atas tanpa melakukan rebound. So dalam market apa-apa pun boleh berlaku. So untuk pergerakan trendline, so trendline ni Zul buat garisan hijau kecil ni. So hijau kecil ni macam mana Zul dapat? Zul cantumkan higher high dan higher low. So bila kita cantumkan tu, kita akan dapat trendline. So trendline ni warna hijau, so warna hijau adalah trendline, bullish trendline. So price perlu break trendline ini untuk orang kata melakukan perubahan pergerakan market daripada downtrend kepada uptrend. So kita ni masih lagi dalam downtrend, walaupun kita ada peningkatan sebanyak 29 sampai ke 40k ni, price ini masih lagi dalam pergerakan downtrend. So downtrend sebab apa? Masih di bawah trendline ini. So sekiranya untuk trendline tu betul-betul melakukan buruan, kita perlu melakukan perubahan trend daripada downtrend melakukan uptrend. Macam mana nak berlaku? Price tu perlu break trendline hijau ni. Whatever price kat mana pun mungkin saja boleh berlaku. Sampai kat sini kita akan berlaku rejection. Ingat, kita apa yang berlaku ni rejection. So probably mungkin kita tak pernah test pun, dah lama kita naik hanya 1, 2. So sepatutnya yang ketiga selalunya ketiga pun kita akan berlaku rejection. Sebab tu dekat jangan FOMO, probably kita akan ada lagi rejection di kawasan ini. So expected mungkin akan ada berlaku rejection sebelum kita melakukan buruan. Sebab apa? Expected untuk price itu sampai ke kawasan betul-betul so trendline ni dalam 42k, kemudian kita akan berlaku rejection untuk buat lower low. So lower low ni lah yang bagus untuk kita buy. Sebab apa? Kita expected expected untuk price itu melakukan breakout di trendline ini. So untuk yang tu kita akan pergi 4 hours kita tengok kat mana kawasan kata yang paling kawasan buy yang paling cepat lah kita boleh beli. So kat mana kata kawasan buy yang paling cepat tu beli tu adalah yang cakap kita kena tunggu dulu price tu melakukan reaction. At least price itu perlu test 42 ataupun test trendline ni. So nak tengok price tu test trendline ni, kita tengok adakah dia akan terus naik ke atas. Kalau terus naik ke atas, apa kita boleh buat? Kita tunggu ni atas, kita akan tunggu retestment kat kawasan ni. Kawasan hijau ni kita beli buy lah. Tu buy tu kata teknik untuk trading leverage maknanya, bukan untuk long term punya investment, tapi kita boleh pakai lah untuk bila masa price itu break pertama kali, break trendline ni, kita tunggu sedikit rebound saja dan kita boleh buat sedikit pembelian dalam mungkin 20% 30% untuk expected price tu melakukan kenaikan ke atas lagi. So itu adalah kata urgent buy lah. Urgent buy bila price tu first break trendline. So untuk yang kat sini, kat mana? Kita zoom macam cakap, do expected bila price itu sampai sini berlakukan bounce. Bila bounce tu apa yang kita buat macam biasa, kita akan tarik Fibonacci daripada swing high to swing low. Katakan price tu sampai ni betul hijau dan bergradation. So kat mana kita kawasan buy, kita akan tunggu kawasan buy di sini. So antara kawasan 0.6 ke 7 antara 34 ke antara, kalau ikutkan sekarang ni antara 34 ke 30k. So whatever price jatuh dalam ni, kita akan grab opportunity untuk buy. So cakap jangan buy lock in, ikutkan anda berapa persen kan. Macam Zul selalu kan Zul bahagi 10% daripada setiap pembelian tu. Kat sini 10%, so anda belilah, tak kisahlah anda buat 20% ke 30% pun, yang penting jangan all in. So buy sini sedikit, kemudian kita expected untuk price tu melakukan ke atas. Tetapi sekiranya price itu terus lagi melakukan kejatuhan ke bawah, tak ada masalah. Kita akan tunggu di kawasan kita punya retestment. Sebab apa? Bila kita kat sini, kita akan dapat kita punya Fibonacci juga. Sama juga macam mana kita sekiranya price itu break resistance, kita akan dapat price ke atas. Sama juga support, bila kita break support, kita akan ada garisan Fibonacci. Tempat yang boleh kita beli next buy, bila kita beli kat sini jatuh lagi, next buy kita akan tunggu di kawasan 29 garisan 1 Fibonacci. Kemudian kita jatuh lagi bawah, kita boleh tunggu lagi di kawasan ini. So dalam 25. So kembali balik kita punya price target tu dalam 26k. So boleh jatuh lagi sampai 20k dan paling lowest jatuh selalu kalau break support ni selalunya paling jauh dia boleh pergi 1.6 lah. Untuk sekarang tu pernah experience paling jatuh 1.6, paling confirm adalah di 1. So kat sini kena beli, kemudian di 1.2 dan 1.6 ni ada rezeki ni kita boleh buy lagi. So cakap jangan FOMO, price masih lagi boleh jatuh sampai bawah ni. Sebab apa? Kita belum ada lagi betul-betul
perubahan trendline market. Kita hanya ajar sekarang ni adalah price ni adalah orang kata kenaikan kata biasa. Sebab apa, sebelum ni pun kita ada kenaikan daripada harga 28 naik sampai 42 dan berlaku rejection balik. So sama juga sekarang ni, price berlaku daripada 28 sampai 42, kita belum ada lagi confirmation untuk break ni. Sebab apa, kat sini lebih potensial untuk break ke atas. Sebab apa, kita dah berada hampir dengan kawasan ni. Berbanding dekat sini, kita berada jauh kawasan ni, memang kita tak expect akan melakukan naik lah. Untuk melakukan tu memang jauh perjalanannya. Tapi untuk sekarang ni, the more lower dia pergi, the more jauh, maknanya lebih dekat price itu dengan kawasan trendline. So macam cakap, give a time, sooner or later price tu akan naik balik dan kita akan dapat balik kita punya profit dan kita akan dapat balik value yang asset kita beli. So macam cakap, bila berlaku kejatuhan ni, kita akan ambil opportunity untuk kumpul aset sebanyak mungkin dalam Bitcoin. Sebab apa, kita expected untuk price tu melakukan kenaikan ke atas. So kerana anda invest dalam Bitcoin, so anda tahulah dalam crypto, anda memang tahu untuk long term memang akan melakukan kenaikan. Cuma sekarang kita hanya berlaku correction. So correction tu sampai mana? Yes, mungkin boleh break hari ni, esok, ataupun sampai sini bounce balik, jatuh sampai 26, jatuh 20 dan baru bounce balik. So kita give a time, akan naik balik. So apa yang kita buat, kita akan control kita punya modal. Macam cakap, jangan all in. Setiap position buy tu sentiasa ada. Macam cakap, bila buy ni kita buy, tapi kalau naik atas, kat sini pun kita boleh buy. So tunggu, kita jangan FOMO. Walaupun price naik macam mana ni, jangan FOMO, biarkan. Apa, ingat kita kat position belakang-belakang ni pun kita dah beli. So kita layan profit dulu. Kita akan buat next investment kita bila price itu melakukan retestment. So retestment tu macam cakap, ada dua keadaan sekarang ni. Sama ada expected price tu bounce daripada kawasan hijau ni untuk turun ke bawah. So expected kalau berlaku sini higher high, higher low, expected 0607 adalah kawasan ni. Tapi sekiranya price tu terus melakukan ke atas dan kita biarkan price ke atas, expected kat mana kawasan buy, antara kawasan 42 ataupun orang kata lebih cantik lah kawasan disentuh balik hijau ni. So bila sentuh balik hijau ni, kita akan expected kita buat pembelian urgent untuk, tapi bukan all in, sedikit banyak, mungkin dalam 20% 30% modal kita ada untuk meneruskan perjalanan. Dan kemudian kita akan expected juga bila price itu sampai di kawasan resistance kita yang atas tu, kita akan expected juga akan berlaku another rejection. Sebab apa, kita akan kata first time test untuk resistance ni. Sebab apa, expected price tu boleh lagi main bound dalam yang lebih besar. So expected bila sampai kat sini, apa yang kita boleh, mungkin kita boleh jual sedikit untuk kita punya ambil sedikit profit. Kemudian kita expected akan berlaku retestment, sama enggak higher high, lower low, higher high Fibonacci retestment hampir ke kawasan ini. Kat sini kita akan buat another investment juga yang lebih besar, mungkin dalam 20-30% untuk price tu menuju kita punya break resistance. Kemudian kita sampai kita punya price target di Fibonacci yang kita draw ni, 1.2, 1.6, 2.6, 3.6 dan 42. Bila price sampai di area 36, 42, kita akan beringat bahawa price itu akan melakukan rejection yang besar, correction almost 50-60% balik dalam market. Kemudian kita akan kembali balik. Orang kata sama juga macam tahun ni, orang kata selepas 4 tahun. So ingat, last kita buat ialah 2017 harga 20k turun ke 3k. Dan daripada awal tahun 2019 melakukan kenaikan sampai 2001 ke 65. So now 21 dah berlaku penurunan. So expected untuk lebih dalam awal tahun depan barulah kita akan ada permulaan pergerakan market untuk melepasi all time high kita 65k. Mungkin boleh awal lagi, kita tak tahu dalam market apa pun berlaku. So expected ujung dalam masa 2001, 2002, 2017, 18, 19, 21. So 18, 19, 21. So dekat 21, 22, 23, 24, 25. Mungkin tahun 2025 barulah kita akan nampak at least price itu sampai ke kawasan 36-42 ni. Dan barulah kita akan nampak pula another correction 60-80%. Sama yang kita tengok apa berlaku di kawasan masa tahun ni 2001. So right, history akan repeat balik. So now apa yang kita ambil macam cakap, tahun ni adalah tahun opportunity untuk kita collect more Bitcoin,
collect more asset. Sebab apa? Bitcoin adalah aset utama dalam crypto ni. Zah, you tahu ada altcoin lain anda boleh collect juga, tapi make sure 50% investment anda dalam Bitcoin. Sekiranya Bitcoin kukuh, Bitcoin bertahan, harga Bitcoin kuat, so altcoin lain akan turut bertahan. So macam orang cakap, dalam ringgit lah, orang kata kalau dolar kukuh, harga lain pun akan kukuh. Tapi kalau dolar jatuh, dengan ringgit Malaysia pun sekali jatuh. So sama dekat Bitcoin, sekiranya Bitcoin kuat, Bitcoin kukuh harga dia, so altcoin lain pun akan benefit, altcoin pun akan kukuh kukuh apa? Aku kata nilai dia. So untuk itu, apa yang expectkan, anda perlu buat portfolio 50% dalam market. So guys, itu saja yang harap anda faham. So apa yang Zul buat sini. So kemudian di 4 hour ni Zul ada pattern. So pattern ni Zul akan terang lebih detail lah kemudian. So hopefully anda faham macam mana nak buat charting tu. Hopefully anda boleh buat belajar sendiri punya. Di TradingView anda belajar sikit-sikit. So yang ini maknanya Zul akan share. So apa yang Zul akan buat sini, Zul akan buat ni sharing. So bila buat sharing ni, apa yang buat, Zul akan copy. So Zul akan copy yang ni dan Zul akan share di Facebook Zul. So pergi kat Facebook Zul, link ada di bawah, link ada di bawah. Follow Zul punya Facebook. Zul akan share dia punya link ni. So anda bila buka ni, anda boleh tengok lah apa yang buat charting ni. Atau anda mungkin boleh follow charting ni dekat anda punya chart. Kemudian anda boleh slowly belajarlah dari situ untuk macam mana lepas ni anda boleh buat charting anda sendiri. Sebab apa? Yang lainan biru ni boleh berubah bila-bila masa. Sebab apa? Bila kita tengok sini ada lagi low, ada lagi high, kita akan ubahlah dia punya trend line ni. So sekarang inilah yang kita pakai. So guys, Zul rasa itu aja. Oh, sebelum lupa, Zul nak pergi SRP. Sebab apa? SRP dia menarik, tengok price melakukan kenaikan drastik. So tengok kat sini siapa yang beli kawasan dia ni. Kalau cakap 0.8, 0.5 ada very good position untuk buy. Tengok buy harga dari bawah terus melakukan kenaikan. So dia punya buy lah kawasan, dia punya buy dulu. Dia punya position masuk adalah di kawasan ni. Hampir kawasan ni, dia buy dulu. Dia buy kawasan ni dulu. Sebab apa dia buy kawasan tu? Sama enggak Fibonacci? Dia akan dia tarik swing low, swing high. Sama masih kena dia beli kawasan support. Right. Swing low to the high, dia dapat kawasan ni. So dia buy lah kawasan SRP ni dalam 1k, dalam 1k lebih dan tu dalam satu harga dalam $1.10 lebih kurang harga atas ni. So masa tu untung, and then so expected untuk dia melakukan breakout. Tapi apa yang berlaku untuk tahun ni, kita buat crash, Bitcoin jatuh. Macam dekat bila Bitcoin jatuh, yang lain pun menjunam lah. So bila menjunam, dia akan tarik balik Fibonacci, last Fibonacci untuk Fibonacci untuk SRP. Untuk yang latest punya SRP, kita akan dapat di kawasan ni lah, ada kosong. Kita punya macam draw sekarang ni, kita berada di antara 0.8, antara 0.8 dan 50 sen. Tapi ini bukan last support sebenarnya. Last support di SRP punya price dia tak silap tu berada antara atas ni. Maybe kita boleh pergi ke monthly lab, kita tengok. Alright, kat sini dah lupa dia punya last support tu kat mana. Swing high to swing low. Okey. Last support untuk SRP sebenarnya untuk ini. So antara kawasan 1.3 ke 70 sen. So kalau sebenarnya price dah jatuh balik bawah, so sama juga yang berlaku sebenarnya bila kita tengok suatu chart tu, price dia bermain di bawah kawasan support ialah orang kata bad, orang kata sedikit bad lah untuk SRP. So macam kita tahu kenapa SRP ni bad. SRP ni ada masalah dengan mahkamah dia. So tengok apa yang berlaku bila jatuh kawasan ni, kita bermain daripada kawasan 2018 sampailah tahun ni baru melakukan kenaikan. Bila kenaikan ni kita expected untuk melakukan kata at least sampai all time high dia ke $3. So, apa yang berlaku ialah price dia junam balik dan price tu kembali balik bawah. So dia jatuh pun tak banyaknya, hampir-hampir sikit aja. Orang kata jatuh tu, orang kata jatuh weight aja sebenarnya. Body masih lagi dalam kawasan support. Jadi kalau ikutkan ni, body masih lagi sedikit ya, tapi untuk melakukan kenaikan ada reaction lah. So expected untuk next season, orang kata buran yang bila BTC melakukan buran, kita expected SRP pun akan melakukan peningkatan. Sebab tu cakap SRP perlu macam sebelum ni cakap, SRP perlu berada di atas 0.8. So bila berada 0.8 tu, price akan kembali balik kawasan support. So bila berada kawasan support, kita expected price tu akan melakukan kenaikan balik dan break berada di support ni very good lah untuk kita sampai balik di kawasan atas. So itu untuk SRP weak untuk fundamental dengan chart dia. Tapi kita tahu SRP ni dah ada dalam kripto ni lama, sejak Bitcoin. Kata dulu kita sebutkan Bitcoin, Ethereum, SRP, tiga ni memang power lah. So sampai sekarang dia masih orang kata SRP ni masih dalam top 10. Selalu kalau harga naik nanti kita tengok
dia akan top 3 balik. So akan tengok Bitcoin, Ethereum, SRP, BNB. So 4 tu memang selalu, orang kata 3 ni antara berbalak Ethereum, BNB, SRP. So guys, isu aja untuk malam ni. Hopefully apa yang Zul ajar malam ni dapat bermanfaat untuk anda. So guys, please like, please subscribe, share pada rakan-rakan anda lain. So jumpa lagi pagi besok. Assalamualaikum. Bye bye. Everybody get your fucking hands up.